Assalamualaikum. Siapa dah ada yang masuk ya? Assalamualaikum. Apa dah masuk tu, nanti kita share-share dengan kawan-kawan, dengan siapa yang berminat. Hari ni Ikhtiar hamil, ada yang request, so kita buat lah. Kita bincang-bincang, kita sama-sama. Sebenarnya saya pun tak adalah pandai sangat, tapi insyaAllah kita cuba kongsikan apa yang saya tahu. Ni apa yang saya tahu, apa yang saya pernah gunakan masa saya buat rawatan ikhtiar hamil, untuk ibu-ibu muda yang dah kahwin, yang pasangan-pasangan yang dah kahwin dah lebih pada 5 tahun, 6 tahun, semua tu kita ikhtiar, kita cuba bantu kita cuba bantu mana yang boleh, insya-Allah dengan adalah cara-caranya yang orang kata cara-cara yang tertentu, yang tak adalah orang kata melanggar apa-apa, macam orang kata bukan petua-petua yang orang kata yang tak boleh diguna pakai ke kaedah-kaedah. Kita rujuk juga tentang beberapa aspek, beberapa cara, beberapa kaedah yang kita gunakan, rawatan, dari segi pemakanan. Waalaikumsalam Raja Zaria, apa khabar? Selamat petang. Okey, sebab ramai baru ni pun sekarang ni buat masa ni saya yang di bawah saya sebagai konsultan untuk ibu Waalaikumsalam Kak Na, orang Kuala Kerai, apa khabar Kelantan, Kuala Kerai. Kita cuba saya memang dah lama lah buat membantu orang kata. Saya pun tak tahu macam mana benda ni boleh terjadi, dan namanya kita tukang urut kan. Okey, bila kita tukang urut tu, orang minta kita urut-urut, tapi adalah basic dari segi ilmu kesihatan sikit-sikit saya gunakan lah. Dan saya pun bertanya kepada orang tua, ada juga kawan-kawan yang doktor-doktor dulu apa semua, kita tanya, kita guna bermacam-macam kaedah membantu orang ibu-ibu, pasangan-pasangan yang nakkan baby yang dah lama, yang selalu gugur. Kita tengok sebenarnya dia macam-macam, semua tu dengan izin Allah. Buat masa sekarang ni saya ada 5 customer, yang panggil customer saya nak restock tengku baby sangat laris di Seremban. InsyaAllah ini boleh order, nanti jadi ejen ni. Waalaikumsalam Tasha dari Perlis, Annie dari Seremban. Alhamdulillah ramai masuk share dengan kawan-kawan ya, supaya diorang boleh tahu, boleh ada bantu jugalah kalau you all nak buat perkhidmatan macam ni, ataupun kita boleh bagi nasihat kepada customer kita. So kalau kita ada ilmu tu, orang kata ada lebih sikit daripada yang biasa mengurut, mungkin ramai yang minta urut, nak betulkan rahim ke apa, mungkin kadang-kadang tu sebab salah urut, macam-macam sebab ya. Kadang-kadang ialah Allah tak izinkan tu pun satu, tapi kadang-kadang ada puncanya. Waalaikumsalam As, Alhamdulillah sihat. Tu dia macam-macam cara yang kita lakukan.
kita sebenarnya kita kena tahu ya kenapa, kena tahu juga, jangan kita tunjuk pandai, oh kita boleh buat ini tak, saya pun tak. Cuma kita kena tanya background customer kita tu sikit. Waalaikumsalam Izzati dari Ipoh, apa khabar? Cucu saya ngacau hari ni, dah sampai sini pagi-pagi kan, hari ni dia ngacau opah dia. Dah lama berbulan ya, dekat 2 bulan cucu saya tak dapat datang, tak dapat lepas. Ni dia datang. Sekejap ya, dia ngacau. Adik boleh tunggu bawah adik. Adik tunggu bawah. Atau pasal tengok TV. Biasalah budak kan, dia dah lama tak jumpa opah dia, sejak PKP yang dulu sampai sekarang. Dia baik, good boy. Okay, bye-bye sayang. Jadi kita tanya ya, kenapa dia tak dapat baby. Okay, Allah tak izinkan satu daripadanya, belum waktunya. Orang kata belum temu jodoh. Kadang-kadang tu ya, Waalaikumsalam Su, apa khabar? Salah satunya kadang-kadang doktor dah cakap macam ni. Dia kadang-kadang puncanya peranakan. Macam saya banyak jumpa peranakan. Ada yang sebelah daripada suami, bahagian suami, ada juga daripada kita sebelah kaum wanita ya. Okey, kalau dari suami tu kadang-kadang kita nak cakap susah kan. Saya jumpa banyak kes lah, ego suami dia tak nak pergi check kan. Dia nak salahkan kita orang perempuan aja. Engkau lah ni alasan dia nanti untuk dia kahwin lagi satu, tumbuh tanduk lagi satu kan. Tumbuh tanduk adalah few case saya dapat tumbuh kahwin juga yang lain tapi tak dapat anak juga. Benda tu berpunca daripada suami. Kadang-kadang jenis suami yang merokok kuat, minum kafein kuat, kopi, and then kencing manis satu daripadanya ya. Kalau kencing manis, orang lelaki kalau kencing manis kuat ya, benih dia, sperma dia memang susah nak dapat anak lah, orang kata tak subur. Tapi jangan risau sebab kita boleh bantu. Kalau isteri dia okey, kita boleh bantu dari segi hemat nasihat, tapi dengan syarat lah suami dia tu pun mahu bekerjasama. Saya ada sekarang ni ada 2 kes dengan saya. Satu tu orang Punjabi ya. Punjabi dan mengandung pun alhamdulillah. Suami dia kencing manis kuat. Kencing manis kuat, merokok kuat, dan degil itu kan. Tak nak. Tapi hari tu saya jumpa dia, selalunya isteri dia yang jumpa saya, tanya ini tahu, biasalah bangsa asing dengan kita kan. Jadi Punjabi dia susah sikit nak percaya kata orang kan. Tapi isteri dia tu percaya. Dia dah pergi jumpa doktor, saya tak tahulah doktor pakar, dia kata kat Shah Alam dia orang nak buat IVF. Tapi isteri dia tu sebab cuma ada kawan dia yang saya pernah urut dan mengandung, dah ada anak. Jadi macam adalah harapan, dia menaruh harapan lah. Dia kata sebab dia dah buat IVF dah 2 kali dengan hospital kerajaan, kalau tak silap saya, sebab dia isteri dia tu staff Government Servant. Kalau tak silap saya Kelang, hospital Kelang kalau tak silap saya. Dia duduk kat Damansara, kerja kerajaan. So dia dah buat IVF 2 kali, tak ada nampakkan apa. Maksud dia tu benih suami tu kurang. Itu dia mengakulah. Lepas tu saya kata kenapa, di situlah kalau kita nak buat ikhtiar hamil ni, kita kena banyak belajar tau. Banyak belajar, banyaklah kita kena tahu tentang punca-punca kenapa, dan kita check background diorang, suami isteri tu. Jadi kita kena tahu banyak. Jadi yang kes yang Punjabi tu, sekarang dia mengandung, kalau tak silap saya masuk 4 bulan. Kalau tak silap saya lah 2 bulan. 4 bulan. Dia dah okey. Dia pun macam down jugalah kan. Dia dah ni, orang kata bila macam ni keluarga sebelah suami duk marah dia lah, ini kan. Orang Punjabi dia lain sikit daripada orang kita kan, orang Melayu, orang kita. Apa tu bila doktor dia, suami dia tak nak jumpa doktor. Sekali ada satu kejadian lah, orang kata suami dia luka tak sembuh, jumpa doktor dah sahkan dia kencing manis. So diorang ni kahwin, kalau tak silap saya dah 8 tahun. 8 tahun dah kalau tak silap saya, tahun ni 8 tahun. So bila ni kencing manis, so memang
dia pun terfikir, tanya doktor, dia pergi jumpa, saya tak ingat, ada satu doktor Punjabi, dia cakap dekat Hospital Kelang. Dia kata yang bantu dia lah doktor Gaini ya. Dia kata memang susah lah kalau kencing manis, kecuali suami dia nak ubah cara kehidupan. Tarik tu susu, ada orang kan minum susu lembu tu kan, susu lembu tu memang bagus, tapi adalah campuran dia orang lain menyebabkan dia jadi manis ke, jadi apa ke, semua tu menyebabkan sperm dia tak cantik. So dia datang hari tu urut dengan saya, dia bercerita lah, dia bersembang, kawan dia recommend lah kononnya, dia bersembang-sembang dengan saya, dia kata boleh tak dia nak dapat anak ke. Saya kata saya ni siapa saya nak, orang kata nak memberi anak lah pula pada orang. Lepas tu dia ceritalah, saya tanyalah sikit sambil-sambil tu, sebab kawan dia recommend kan. Jadi bila tu dia cerita suami dia macam ni. So saya kata why not, saya kata you panggil husband you jumpa I. Macam doktor pakar pula saya crime time. Minta suami orang jumpa saya. Alhamdulillah, mungkin terbuka lah pula hati suami dia, datang jumpa. Dia katalah kencing manis dia berapa 10 tak silap saya bacaan. Kira tinggi, muda lagi sebenarnya, baru dia earlier 30. Tapi lagipun pemabuk apa semua kan. Okey, bila dah macam tu, saya suruh dia kurangkan gula, turunkan, jaga pemakanan. Okey, macam mana nak macam mana nak turunkan kencing manis? Saya suruh dia minum air daun pandan. Okey, air daun pandan saya suruh. Kemudian saya suruh dia minum air daun pandan, saya suruh dia minum halia dengan serai, bergila-gila lah, turunkan kencing manis dia dulu. And then bila dia kata dia dapat 6 kencing manis dia tu, bila dia cek doktor kata 6, dia bukan cek doktor, dia cek sendiri sebenarnya 6. Bila dia kata dapat 6, so dia kata oh bagus. Saya cakap you dah kurangkan merokok, kurangkan ini. Itu pun makan masa dekat kalau tak silap saya dekat 2 bulan. Ini dia macam percayalah, sebab kencing manis dia dah turun sebab dia makan ubat doktor. Dia makan ubat dari hospital, tapi masalah dia tak jaga pemakanan, memang takkan turun lah kan. Jadi bila dia dengar tradisional, orang Punjabi ni lain sikit. Kalau you ada customer bangsa Punjabi atau India, dia lain sikit kepercayaan dia kan. Jadi bila dia tu turun tu, okey, alhamdulillah, cik doktor, alhamdulillah. So dia cakap dia memang nak anak, teringin anak. So bila dah terik macam tu, saya cakap lah, okey, untuk lelaki saya cakap Waalaikumsalam, Sal, apa khabar orang Lulangat? Anyway, dia ada pokok durian ni. Post lah kat sini durian tu. Okey, kita balik-balik Okey, bila dia dah macam tu, saya cakap, okey, you akan sup kambing. So, nak kuatkan sperm kita kan. Benih orang lelaki. Bini dia tak ada masalah, tapi macam down jugalah. Jadi isteri dia, saya nasihatkan suruh makan apa. Tapi untuk dia, saya suruh dia makan sup kambing dengan toge mentah. Dia kata takkan dia nak makan. Dia cakap dengan saya, aunty takkan saya mau makan itu toge mentah. Saya bukan kaki ulam punya orang. Yalah Punjabi, dia makan ulam. Dia makan macam cakni, rempah, kari apa semua tu kan. So saya kata boleh, you celur je toge tu. Kalau orang Melayu, dia boleh pergi makan dengan nasi nasi Kelantan, nasi kerabu tu. Boleh hamil. Apalagi saya terus cakap bukan Tuhan nak bagi you hamil. Betul sah. Kita ikhtiar. Kita bukan siapa, kita cuma ikhtiar, berpandukan kepada apa yang kita tahu, pengalaman kita. So dia makan toge tu. Saya cakap okey, toge tu just celur je. Buat sambal belacan tak tahu. Pokok orang cikgu kita menumpang je. Saya kata sambal belacan you boleh beli kat kedai. So nak makan tu bagi sedap kan. Lepas tu saya suruh isteri dia celur je toge tu. Toge tu celur, malah saya ajar dia macam mana buat pun toge dari kacang hijau tu. Sebab toge tu boleh membentuk sperma untuk untuk orang lelaki, untuk perempuan pun sebenarnya. Kemudian dia dekat toge tu, kalau you all study tentang nutrition kan, dia ada banyak vitamin E. Bila vitamin E tu sebenarnya untuk untuk bagi kualiti air mani tu kuat, orang kata subur, air mani pekat, orang kata macam itulah cerita dia, lebih kurang macam itulah.
Susah-susah cikgu bagi nombor handphone cikgu kat sini. Lepas tu bila tu dia amalkan dalam masa kalau tak silap saya 2 minggu ke 3 minggu lah. Tapi samping itu dia buat dengan cara dia, and then saya ajar juga bini dia nak makan apa, nak bagi orang kata nak bagi makan mineral bini dia biar sama-sama. Sebab bini dia, isteri dia tu dah down, Kavita tu dia dah down kan. So bagi aktif balik. So macam bersemangat lah balik diorang, bersemangat balik. Saya urut, bela balik. So saya saya tangas bini dia. Adalah jenis tangas dia saya kuatkan rahim. Ada jenis tangas-tangas dia, siapa pernah belajar kelas tangas dengan saya, diorang tahulah apa yang saya gunakan untuk tangas untuk kuatkan rahim. Bukan tangas biasalah, dia ada bahan-bahan dia untuk kuatkan rahim bagi orang yang nak mengandung supaya jangan terjadi apa-apalah. Alasan saya bukannya expert sangat pun, biasa-biasa je. Orang kata cuma rezeki, orang kata jodoh temu. Jadi menjadilah orang kata based dengan pemakanan juga yang kita ni. Tu saya cakap ibu kurangkan fast food apa semua-semua tu saya urut. Alhamdulillah lepas 2 bulan mengandung, rezeki datanglah satu keluarga, mak nenek dia semuanya ke center saya, dah anggap saya ni sebagai biasalah bangsa asing kan. Tuhan lah apalah, kata sorry lah saya bukan yang itulah, macam maksud dia orang tu cakap terima kasih lah. Jadi itulah cara kita. Kita kalau nak buat rawatan ikhtiar hamil, kita kena tahu cerita di sebalik pasangan tu. Kerana apa? Ada yang cis ke, ada fibroid ke, dari segi pemakanan, yang suka makan jajan, makan apa semua tu. Bagi perempuan kurangkan fast food, and then period tak cantik ke kalau perempuan, tak normal. Dan kadang-kadang tu ada juga ibu muda, kadang-kadang bila dia pergi rawatan kat doktor tu, biasalah dengan doktor kan, kita saya pun kadang-kadang pergi doktor, ya doktor, okey doktor, ini doktor. Jadi bila malu nak bertanya, jadi tak banyak detail tahu tentang macam mana kita nak bantu diri kita, kecuali orang yang betul-betul nak bertanya dengan doktor ini banyak mulut tu, bolehlah. Okey nanti betul kelas tangan cikgu macam-macam tangas ada macam ada 7 8 tangas. Itu 8 tu sebenarnya banyak lagi jenis tangas ni. Kita tangas tu kan yang sebenarnya ikut rawatan apa yang kita nak bagi pada customer kita. Macam untuk ibu hamil ni, kita tengok rahim dia tak kuat ke, yang jenis jatuh ke, urut dulu, sengkak dulu. Tak semestinya bila kita urut sengkak boleh ngandung, tak. Kadang-kadang betul daripada pemakanan. Jadi fast food, sebab apa? Pemakanan nutri kita kena perlu. Jadi vitamin E kena ada. Jadi vitamin E, C untuk perempuan kalau dia kena makan buah betik. Dia banyak juga. Susah juga jadi perempuan. Tak susah perempuan jadi perempuan asal. Tuhan tu bagi kita macam-macam cara kan. Okey, jadi dari segi lelaki, perempuan pun kena pemakanan tu yang lebih penting. Jadi kita kena tanya apa pemakanan yang diorang amal, gaya hidup diorang. Gaya hidup diorang tu macam mana, macam macam jadi doktor jugalah sebenarnya kita, walaupun kita tukang urut. Itu yang saya lakukan lah. Saya lakukan, tanya background diorang. Dan kalau yang orang kata berat tu adalah tu. Tapi kalau misalnya, bukanlah saya nak promote, kalau yang betul-betul nak buat ikhtiar hamil, you datang join kelas saya. Tapi saya memang tak pernah buat kelas ikhtiar hamil. Sebab dia masa kita urut, dari segi konsultasi yang kita nak bagi pada customer, kena tahu pemakanan, kena tahu nak macam mana nak subuh benih diorang tu subuh kita tak tahu, tapi diorang lah yang tahu kan. Sebab diorang akan dapat dari doktor, dah jumpa doktor pakar, dah apa semua tu, diorang tahulah apa kekurangan. Makan doyan banyak-banyak cikgu. Makan doyan tu kalau yang nak susu itu panas, langsung benih langsung out sel. Jadi macam kena kurangkan pemakanan yang fast food, yang apa semua. Dia kena kalau yang perempuan kena ambil asid folit untuk kesuburan dan untuk mengelakkan kecacatan. Tambah kalau yang ada berumur dah 40-an ke atas tu.
Okey, nutri pemakanan, vitamin E, vitamin zinc ada, copper, potassium, vitamin A, C, D. Semua kita kena tahu apa ni niacan apa macam-macam lah vitamin daripada sumber-sumber pemakanan kita kena ajar. Supaya benih tu subur dan cantik. Bila orang kata sekali pam aja, pam kan. Pam aja tu insya-Allah. Selalu kadang-kadang kalau tapi saya sebenarnya nak juga invite orang yang yang saya pernah rawat ramai dulu tu untuk ni, tapi saya tak naklah sebab itu privacy orang kan. Tapi untuk sebab kalau ikutkan nak juga testimoni dia orang macam mana. Kadang-kadang lepas mengurut 2 kali, kadang-kadang sekali 2 kali sebab benda sikit aja. So kita ajar gaya hidup yang sihat, pemakanan untuk kalau untuk bagi benih sperm kita tu sperma kita tu cantik. Jadi apa perlu kalau kita nak makan apa? Protein kena banyak. Tengok kalau period dia tak cantik, kena cantikkan period tu. Misalnya dia tak rutin lah, cepat, ada sebulan 2 kali, 2 kali, ada 3-4 bulan baru nak sekali. Jadi memang kena kena tanya selidik dulu. Okey, siapa yang dalam tu share dengan kawan-kawannya, share supaya boleh boleh kawan-kawan lain yang ataupun customer you all boleh dengar juga, boleh tahu juga supaya dia orang tahu kenapa itu kadang-kadang ada yang sampai berderet tu, itu tak boleh lah. Tuhan dah bagi dia dapat kehidupan dia yang macam tu. Benih orang kata benih yang terlalu subur kan. Terlalu subur tu kita nak kata apa? Siapa kita untuk menidakkannya kan? Betul tak? Siapa kita untuk menidakkan kalau benih orang tu dah memang subur. Allahu akbar. Benih yang kalau dah subur tu kita nak kata next time bila COVID dah habis boleh ask, tak apa, insyaAllah banyak. Sebenarnya kalau ikut dalam bahagian perbidanan ni memang banyak tau. Kalau you nak betul-betul nak jadi seorang, kita tak ada pakar bidang tu lah. Yang orang kata kita boleh bantu customer lah, banyak bidang yang benda yang kita boleh bantu. Okey, dari segi pemakanan. That's why saya kata yang bagusnya daripada ni, you all join kelas-kelas, tak semestinya dengan kelas saya. InsyaAllah dengar cakap Opah ada rezeki hamil. Alhamdulillah. Su rupanya dia ada dalam dia. Dia insyaAllah bulan 8 kalau tak silap saya kan Su. Dia kalau tak silap saya 2 kali kot saya urut. Lepas tu kena brainwash lah dengan saya. Makan ini, suami kena makan ini, dia kena makan ini, kena jaga ini. Tapi Alhamdulillah rezeki. Dan kalau Su tak kisah boleh juga dia tanya kat situ komen. Dia dah pergi sampai ke Dr. Dr. Hamid Arsyad kalau tak silap saya. Tunggu nak buat, ada satu treatment tu dia kena buat bayar berapa ribu. Tu orang kata rezeki dia lah. Dia jumpa saya, dia sembang, dia dah tahu tapi dia malu nak minta tolong. Hari tu orang kata rezeki dia, saya tolong urut. Lepas tu Lala dia cakap okey, saya jadi konsultan dia, saya nasihat dia lah, saya nasihat dia macam ni. Alhamdulillah, orang kata temu jodoh, rezeki dapat, insya-Allah. Kita doakan supaya baby dia sihat bulan Ogos kalau tak silap saya. Dia dapat baby yang sulung dia. Itu pun dah berapa tahun ni, 6-7 tahun kalau tak silap saya Su kan. Okey, itu sebahagian dia, tapi sebenarnya ramai lagi. Untuk menanti yang kelahiran ni kalau tak silap ada 6 ke 7 orang lah yang masa dengan saya. Yang baru ni pun ada saya buat seorang lagi. Orang kita Melayu lah, mengandung juga. Alhamdulillah, rezeki dari Allah kan. Itu orang Jalan Kelang Lama, mengandung masuk bulan yang kedua kalau tak silap saya. Saya kadang-kadang tu tak ingat berapa bulan apa semua tu. Yes, cik saya suami. That's why kalau kita buat sebagai konsultan ataupun penasihat, hemat nasihat untuk ikhtiar hamil, kita kena tanya background dia orang. Tak kira suami, tak kira, jangan isteri je, suami pun kena juga. Macam mana nak, orang kata nak bagi subur benih, air mani suami tu kuat. Kadang-kadang dia orang buat IVF tu, bila cek suami tu ada orang kata tipis saja. That's why kadang-kadang mengandung tak menjadi.
Bila benih suami pun tak subur. Dia ada berapa, bila dia punya adalah bacaan dia semua tu, bila minimum tu dia tak bila ni kan pun tak subur. That's why sebelum kita buat IVF ke, sebelum kita buat persenyawaan di luar ataupun secara natural, kena suburkan dulu benih dari suami. Itu yang penting. Memanglah memang segan sebab kadang-kadang isu ni isu sensitif, tapi pada saya kalau betul-betul nak, apa salah, boleh tanya. InsyaAllah kita cuba ikhtiar. Yang tentukan tu rezeki tu Allah, ya Allah yang ni kan. Okey, vitamin E kita kena tahu. Kalau kita nasihatkan orang vitamin E tu apa, kalau you all tahu, toge tu adalah pembawa vitamin E yang terbagus. That's why selalu dari zaman dulu orang suruh makan vitamin E, tapi bukan yang masak yang sampai lembik tu, tak. Yang orang kata yang suku masak, suku pun separuh tak mau suku masak, ataupun kalau boleh yang mentah. Pasal tak orang Kelantan, Terengganu banyak anak sebab dia kuat makan toge suami dia. Jadi acid folate, apa yang ada acid folate, ya, insyaAllah 8 doakan saya dah sampai final pemerintah doa. Telah 7 tahun studio dia ni. Okey. Tu orang kata pemakanan, itu untuk lelaki pun sama. Kita ajar dia pemakanan, apa semua, apa perlu dia makan, apa semua tu. Waalaikumsalam, ya, suami dari Johor, dari Keluang Johor. Alhamdulillah ada join ni. Okey, terima kasih kami share dengan kawan-kawan yang kadang-kadang kita sebagai ibu terlepas pandang. Okey, makan toge merancang saja atau semasa hamil. Masa nak merancang, masa hamil tu tak cantik sikit, sejuk. Masa kita nak plan, okey, yang sebenarnya, yang sebaiknya kita tahu bila time toge. Lepas ni nak buat ulam. Raja, awak ni ada pasangan ke dah yang nak mencari toge ni? Amboi, dia tu dah diam-diam je, ya. Okey, kita tahu bila time darah haid kita habiskan, time waktu subuh. Bila dia selepas 1 minggu darah haid kita habis, kemudian lagi seminggu, dia 14 hari. Dia selalunya hari yang ke 8, 9, dia sebelum kita nak datang period lagi tu, selagi satu tu, di pertengahan kita dalam period tu, masa tu kita amalkan makan toge. Toge mentah ke, toge yang suku masak, celur je, and then kacang kacang bendi, ada lendir tu kan, jangan yang dicelur banyak-banyak, yang buat separuh masak, suku masak, celur saja. Yang itu akan orang kata buat benih sperm kita jadi pekat dan subur. Itu kena tahu. Kena tahu kan. Jadi itu untuk dari segi pemakanan. Kalau kita perempuan, ada yang kita tak tahu rahim kita tinggi ke rendah ke, tapi hanya kadang-kadang bila jumpa doktor akan bagi tahulah, rahim awak macam ni, dia peranakan rahim lah awak, fallopian tube awak di bawah ke, di mana ke, tak cantik ke. Dan kalau yang ada, saya jumpa yang kes terbalik, doktor nak buat operation lah. Tapi saya kata, kalau you percaya pada saya lah kan, percaya saya cuba. Dia pergi urut. Saya tak tahu, saya tak boleh nak kata macam ni lah. Jadi pergi urut, mungkin tertinggi sangat ke apa, saya pun tak pasti, tapi dia jadi tinggi dan jadi terbalik. Bila dah tinggi dan terbalik tu memang tak akan dapat, susahlah nak dapat anak. Jadi bela balik, punca dia tu je. Bila saya bela balik, alhamdulillah rezeki mengandung, dah bersalin pun orang tu. Itulah dia sedikit ceritanya. Okey, untuk masa time kesuburan tu, kita time macam macam ibu-ibu muda tu, dia kena tahu period dia kena catat. Jangan, kadang-kadang ada juga bila saya tanya period bila, alamak lupa lah pula. Sampai period pun dah lupa. Jadi kena suruh dia catat bila period dia pun akan tahu. Kalau jumpa doktor pun, doktor akan cakap, okey, tarikh ni bila subur, bila tak subur tu kita kena catat.
Okey, masa itulah kita kena makan tauge, kemudian susu kambing, sauda, kacang pendi, asid folit apa. Lepas tu betik, buah betik, macam tu. Dia opposite tau. Kalau kita masa nak mengandung, kita makan benda tu semua. Tapi masa mengandung, kita jangan ambil betik banyak, jangan ambil toge banyak. Tu jangan kacang bendi banyak. Dia ada lain sikit. Nanti ada rezeki kan, bila nanti kita buka topik yang lain pula. Jadi okey, dekat lepas satu lagi tu air kacang hijau. Kita tengok kes. Sebenarnya saya kata bercakap macam ni saya boleh cakap je, tapi bila berdepan, kalau you all jangan kelas ataupun facing dengan saya adalah seorang dua tu, kadang-kadang facing dengan saya bertanya, Rajim, saya ni jenis kalau orang tu bertanya saya buka cerita lah. Kalau macam diam je saya pun tak tahu apa nak cerita juga kadang-kadang. Jadi bertanya saya akan cakap, okey, kacang hijau, air kacang hijau yang kita rendam tu malam, pagi tu minum. Basuhlah, buang habuk-habuk tu. Jadi kita minum pagi tu, itu pun itu air kacang hijau tu sebenarnya ada omega 3. Dia akan menguatkan orang cakap, Allahu Akbar, kuatkan dinding rahim. Bila ada setengah orang dinding rahim dia tak kuat, jadi susah nak mengandung, tak kuat. Maknanya dia tak dapat tangkap orang kata sperm tu, dinding rahim. Cuba tanya, kalau apa-apa tu cuma tanya dekat doktor tu, dinding rahim kalau tak kuat memang susah nak mengandung. Jadi kacang hijau tu dia ada omega 3. Kalau you all study, ada you all tengok-tengoklah, belajar-belajarlah dekat Google ke dekat apa tu, semua tu benda tu ada. Jadi dia boleh menguatkan dinding rahim. Jadi dari air kacang hijau tu dia mengeluarkan lendir untuk kita perempuan lah kan. Jadi sperm kita akan, bila masa kita bersama dengan suami tu, ibu-ibu yang nak-nak ni bersama tu, dia akan mengeluarkan orang kata cepat lendir yang pekat, yang sperm lah orang katakan. Itu yang boleh menjadikan sperm tu cantik. Bila besar dekat situ. Dan toge dengan kacang hijau bila rendam, dia akan ni kan, boleh gunakan kacang hijau tu jadikan toge pula. Bila telah menjadi toge, dia dah pergi ke vitamin E. Dari kacang hijau ada omega 3. Bila dah jadi toge, dia ada vitamin E. Jadi dah komplit dia. Jadi, dan sebenarnya jimat tau dari segi pemakanan. Kalau you all belajar betul-betul tentang pemakanan nutri, kena belajar lah, kena tanya-tanya lah sikit nutrition punya orang ni apa, kena study sikit dalam bidang kita ni. Walaupun kita tukang urut, tapi sebenarnya banyak di luar sana yang membantu. Betul cikgu, ikut rawat ikhlas. Okay, siapa yang masuk tu share dengan kawan-kawan, insyaAllah, ataupun customer you all yang pernah minta minta you all hemat nasihat tentang ikhtiar hamil ke apa semua tu, share dengan diorang. Mungkin ada sedikit info-info yang boleh saya kongsikan sedikit dekat sini, apa-apanya lah. Okey, macam tadi vitamin C untuk suami, and then suruh dia, kalau untuk suami suruh dia makan sup kambing hari-hari. Satu lagi, kalau misalnya kita nak baby perempuan, macam mana baby lelaki, masa time tu lah. Kalau untuk perempuan macam mana, kalau nak baby lelaki tu macam mana. Toge makan masa merancang saja atau semasa toge tu masa kita nak merancang, macam masa hamil kurangkan toge sebab sejuk, tak berapa cantik, dia sejuk, menyebabkan nanti you all, kalau toge banyak boleh makan, tak ada masalah, tapi jangan makan selalu. Jangan jadi habit makan, sekali-sekali boleh, sebab bila you makan toge waktu menghamil menyebabkan kaki you cramp. Nanti you dapat orang kata cramp, simpul biawak macam tu. Dia macam tu lah. Okey, itu dari segi nak rancang baby girl. Nak rancang baby girl, kalau baby girl kita makan yang sayur-sayur, yang orang kata
sayur hijau, bijiran batu blueberry kalau tak silap saya, blueberry, and then jagung, benda yang lembut-lembut, and then pH dia yang ada asid tu. Sayur, kemudian manisan-manisan, and then air bengerus. Air bengerus ni ramai yang berjaya. Itu ramai yang berjaya. Kuntum bunga ros tu, kalau ada di rumah pokok bunga ros yang putih-putih tu, okey. Kalau tak, you pergi kedai Arab pada jual. Sekarang banyak dah. Ambil dalam 7 kuntum tu, basuh bersih-bersih. You rendam dalam air suam. Air panas, and then you minum dalam suam-suam. Jangan tunggu sejuk. Dia dah rendam dalam 2-3 minit tu, minum sikit. Tu niat dalam hati tu, bagi rezeki baby perempuan, macam tu. Itu yang perempuan. Kalau yang lelaki, suami kena makan daging, benda-benda merah. Merah tu maksud dia daging lah, susu kambing, semua tu kalau untuk yang lelaki, kalau nak baby lelaki. Sebab tu itu pun dengan izin Allah. Kalau Allah tu tak izin, tak boleh nak katalah kan, siapalah kita kan. Tapi Alhamdulillah. Okey. Ada pelanggan tanya, boleh kita rancang hamil dengan kunci rahim, teknik petua orang lama? Ya, memang ada kunci rahim. Masalah dia, ada ke orang sekarang yang pandai buat? Zaman dulu yes, ada dia kunci rahim. Dia tak kunci tau, dia terbalikkan rahim tu sebenarnya. Dan sekira adalah kalau zaman dulu siap dengan ayat-ayat dia. Orang kata dia bukan mentera, dia ayat, ada ayat Quran dia. Dia sebenarnya dia terbalikkan. Bila terbalik, you tak akan mengandung. Dan kalau zaman dulu, orang akan pergi jumpa tukang urut atau bidan kampung yang sama juga. Jadi dia betulkan balik. Dia kononnya dia buka. Yelah dia yang buat. Dia buka akan balik, mengandung balik. Tapi sekarang, dengan tumbuhnya macam cendawan tukang urut kita ni, adakah mereka tahu? Adakah mereka tahu macam mana nak terbalikkan, macam mana nak pulihkan? Kadang-kadang nak sengkak pun yang banyak ke laut. Cakap dah sengkak masa tengah baru 4-5 hari, baru ni kes baru ni, baru kawan tu 4 hari dah pergi sengkak. Dah kawan tu sakit. Macam tu. Jadi you kena tahulah. You kena tahu. Dia bukan jampi serapah, tapi saya tak tahulah. Tapi saya yang diajar macam itulah. Adalah jampi dia, kunci dia memang ada ayat-ayat, sebenarnya itu ayat Quran, tapi hanya dinaikkan dan diterbalikkan. Sampai bila pun takkan kita berada terbalik kan, memang takkan menjadilah. Kalau terjadi pun terjadilah mengandung luar rahim, jadi buah anggur. Jadi benda tu memudaratkan. Itu kena hati-hati sikit tentang situ. Jangan kita, zaman dulu memanglah macam tu cara dia. Cara orang zaman dulu, cara zaman esok kena cari toge. Sezi nak plan Sezi. Jadi untuk media period, makan toge tu masa time kita kesuburan. Macam lelaki, kita buat. Lelaki perempuan pun sebenarnya boleh. Kalau kita rasa diri kadang-kadang stres ni pun, macam zaman COVID ni kan, duduk ni pun memang orang stres. Jadi hormon pun memang tak balance, memang tak, orang kata tak, yang subuh tu subuh lah kan. Tapi yang macam yang stres sangat tu menyebabkan benda kita tak subuh. Jadi stres. Masing-masing stres. Jadi bagi yang susah nak beranak tu tambah susah lah. Kan? Okey. Tengah period. Betul. Kacang hijau yang dah direbus ke apa? Bukan direbus, direndam malam-malam. Norain, bukan direbus tau. Kacang tu you basuh, you rendam. You rendam dengan air suam, air tapis lah, janganlah air pipe. You rendam. Jangan dengan air panas, you rendam dengan air suam ke apa semua, air tapis. Sekarang ni banyak kowe lah, cukur lah, macam-macam. You rendam air suam tu, you rendam anggaran macam dalam, kalau you buat satu genggam lah, kita panggil segenggam tu macam berapa 4-5 sudu kot ya, lebih kurang. You rendam
Malam tu you rendam, and then esok you tapis, you minum. Kacang tu you boleh kacang hijau tu you boleh bungkus dengan, kalau boleh you amalkan sepanjang yang time you nak bersama tu. Time you rasa plan. Yang seeloknya masa time kita nak subuh tu, kalau boleh kerap kalau sampai you nasihatkan yang ibu-ibu yang nak mengandung tu kerap bersama. Time okey. You kena tahu bila tanya dia orang, ikut rawat, ikut masalah. Betul-betul Sal. Kena tahu bila time subuh. Kena ajar dia orang bila time subuh dia orang. Selain daripada you ambil temperature. Satu lagi tahu tak macam mana. Okey, siapa yang tahu macam mana cara nak check sendiri kita punya, tak payah jumpa doktor, tak payah temperature subuh. Cuba komen sikit dekat saya. Siapa yang baru masuk tu, share dengan kawan-kawan. Share, boleh sama-sama dapat ilmu. Kacang hijau tak payah rebus, you basuh bersih, buang habuk dia apa semua, buang yang keras-keras, yang kotor-kotor tu, you rendam dalam satu mak dengan air suam, air bersih lah, air suam. And then esok pagi you tapis, you minum. Kacang tu you bungkus dengan kain, letak di tempat yang di bahagian dapur lah, tak panaskan, and then you just jiros-jiros dia akan jadi toge. Itu cara buat toge. Itu cara membuat toge. Jadi toge tu nanti celuh boleh makan pula. Jadi tak membazir. Jangan pula buat bubur kacang hijau. Bila dah pergi ke bubur kacang hijau, walaupun dia kacang hijau, dia dah tak menguatkan sperm ke, tak ada, sebab di situ ada gula, di situ ada santan, so dia dah jadi lain. Dah tak ada vitamin E kita, dah tak ada omega. Kacang hijau bila minum air dia je, dia adalah omega. Bila pergi ke toge, dia jadi toge, dia boleh jadi vitamin E. Itu kena ingat. Jadi itu penting. Okey, suhu badan. Ya, kalau natural, tengok keputihan, itu kalau keputihan. Satu, nak tahu lendir kita perempuan tu pekat. And then satu, meruang. Tahu tak? Dalam ni siapa meruang? Bukan semua orang kita ada keputihan ya. Keputihan tu tak berapa elok. Siapa tak biasa meruang. Bila you masa buat meruang pagi-pagi, you akan rasa panas. Waalaikumsalam Narita. Cikgu the best. Alah Nurul, tak ada the bestnya. Saya biasa je. Saya orang biasa je. Saya base dengan pengalaman aja. Saya pun cikgu ulang anak perempuan. Anak perempuan makan yang sayur hijau, kacang-kacang, blueberry, air bunga ros, putih bunga ros. Teringat perkongsian Nurul cikgu Cikgu, mula yang perempuan kena turunkan berat badan. Ya, itu kalau yang badan berisi, yang gemuk. And then setiap satu rawatan yang kita bagi tu, kena tanya apa masalah dia juga. Kita macam doktor juga kan, doktor yang tak ada iktiraf. Tak adalah, bukanlah apa. Kita base dengan pengalaman kita. Kita tanya orang, kita study lah sikit-sikit apa semua kan, untuk menambahkan ilmu-ilmu kita. Kadang-kadang ada juga customer kita di luar bertanya, oh saya ni susah macam ni lah, kenapa ni lah. Ada orang tu kata pergilah berurut. Tapi takkan kita urut saja. Kalau urut saja tanpa mengetahui masalah orang lain, macam kita pergi ngurut. Takkan orang yang bersalin kita pergi urut saraf. Takkan orang yang bersalin kita buat urut stroke. Takkan orang yang bersalin kita urut spa. Dia ada bahagian-bahagian. Kalau urut bersalin, urut spa tak. Kesesuaian. Sama juga yang orang nak mengandung ni. Tengok keadaan dia. Sebab dia mesti jumpa doktor. Bila dah jumpa doktor akan ini advice dia. Kan? Dia macam itulah, sama juga dengan kita. Kita tanyalah background dia, kenapa. Kita tanyalah, minta maaf lah, tak boleh tanya sikit tak, kenapa macam ni. Kata, dah jumpa doktor ke belum? Doktor kata ada masalah apa. Kita tanyalah. So, borang konsultasi tu, isi tu. Dia ada darah tinggi ke, kencing manis ke. Bila darah tinggi, kita suruh kontrol. Untuk turunkan dia punya tu macam mana. Kalau kencing manis macam mana nak kawal kencing manis tu. Selalu kalau kencing manis, suami atau isteri memang susah nak dapat anak lah. Sebab dia akan efek dekat benih, dekat sperma kita. Kesuburan kita memang akan out lah. Selalunya kalau ada kencing manis. Tapi semua tu dengan izin Allah. Bukannya izin kita kan. Tapi kita sekadar ikhtiar. Berat badan suruh kuruskan badan.
Macam mana nak uri tak halang laluan cervix kandungan tu. Asal apa ni Ila? Apa cikgu nak tanya macam mana naik uri tak halang laluan cervix kandungan. Okey, nak naik uri buat senaman ni merangkak yang macam merangkak atas katil tu. Tiga depan, ke belakang 3. Pusing belakang merangkak. Siapa pernah dalam kelas saya, saya kata kelas monyet. Ni apa, gerakan monyet. Merangkak tu, merangkak. Okay. Tapi cara merangkak tu kena gaya jugalah. Dia macam kaki kiri dia bergerak dulu, dia yang belakang tinggal. Kemudian tangan belah apa tu merangkak ke depan. Dia tak boleh dua-dua sekali. Tak boleh dua-dua sekali perjalanan kaki tu. Kaki tangan tak boleh, dia kena. So bila perut kita tu di bahagian bawah, so dia longgar. Kadang-kadang sebab dia ketat tau, dia tak boleh nak pusing balik. Dia kena pusing balik. Kalau macam nanti PM saya atau DM saya, nanti saya ajarkan secara sikit lah macam mana kalau customer dah ni. Boleh buat kunci rahim ke? Kalau boleh nak buat. Style awak muda lagi, tak payah nak kunci-kunci rahim tu. Lah hai. Berapa suhu subuh cikgu suami isteri? Dia subuh tu kita kadang-kadang kita tak boleh nak kata apa pakat DIY tanam toge. Lepas ni semua tanam toge. Tahun depan mencari tukang urut cari tukang urut tahun depan kan. Okey lah tu. Boleh berjalan-jalan, insya-Allah hilang Covid, kita jalan-jalan, kita jadi CL di kalangan tukang-tukang urut. Lepas tu masing cakap ini semua cikgu punya pasal. Cikgu ajar macam nak subuhkan diri, dah terkurung kat rumah. Tak apa, rezeki Tuhan tu bagi, insya-Allah. Okey, siapa lagi boleh share dengan kawan-kawan. Mungkin ada yang boleh dengar nanti, share. Ya, biasa okey. Ya Nurul, biasa keputihan tu akan datang kalau orang yang ada keputihan. Kalau yang tak ada keputihan, dia tak ada jugalah. Hari yang ke-11 dengan ke-13, masa itulah time dia subuh. Masa itulah time yang sebaiknya kita bersama. Okey, selalu macam mana? 10 sampai 15 lah. Kita bagi 4 hari, 5 hari itulah gap yang selepas kita period tu kan. Jadi, time itulah kita subuh. Time itulah lah kita nak ambil toge ke, air kacang hijau ke, kita nak buat bertangas, nak subuhkan, nak buangkan apa semua. Time itulah yang sebagus-bagusnya kita buat rawatan. Kalau nak urut pun time itulah. Bukannya time period you urut orang, salah. Time tu saya cabut lari. Jangan cabut lari bila nak dapat anaknya. Hai. Aduh, suhu badan akan mengena dengan cikgu dengan darah. Contoh kita darah, memang darah O ni, badan kita ni panas. Tapi kalau kita boleh tahu tau badan kita panas kita macam mana. Panas dia macam mana ya? Kalau macam dalam kelas saya boleh cakap lah sikit ni kan, FB live kan. Bila kita meruang tu panas dia lain. Panas dia tu memang panas lah. Memang panas. Kita akan rasa panas. Bila kita buat meruang, kalau cuba you meruang time biasa, dia suam. Dia suam, tapi bila time yang waktu nak subuh tu, bila you buat meruang tu, memang panas. Dia panas dia lain sikit. Suhu saya tak check pula bahagian bawah tu, tapi dia tinggi lah daripada 30. Tapi tak adalah sampai 37 demam tu, tak adalah. Dia normal. Dia panas sikit lah. Dia panas sikit. Tapi bukan panas, kalau 37 pun 38 bukan panas nak demam tau. Dia lain, panas dia lain. Susah dapatkan sifu macam cikgu. Alah, ramai kat luar tu Nurul. Saya kongsikan apa yang saya tahu je. Aduh. Oi, Sezi perli saya berseri apa? Stres hari ni. Cucu saya 2 orang tu turun naik tu. Okey. Okey, jiran saya hari tu Nurul kata ada urut keturunan dengan saya, mengandung kali kedua tapi tak ada rezeki sebab lambat, sebab kerja rasa. Itu daripada satunya yang bila kita dah buat ikhtiar hamil, kita nasihatkan sebab kita tak tahu rutin kerja dia orang tu. Jangan aktif sangat, kalau boleh relaxkan diri dan pemakanan jaga.
Jangan duk pandai ambil honeydew, tembikai, betik. Okey, betik saya tak tahu betul ke tak betul, mitos ke, saya tak tahu. Nanti Dr. Imelda komen saya pula kan. Sebab dia marah kalau kita cakap ini mitos. dia ada fakta dia kan. Tapi betik, kalau orang yang rahim yang tak cantik, dia boleh keguguran. Dia boleh menyebabkan keguguran. Jadi kena hati-hati sikit lah yang bab itu. Jadi kita nasihatkanlah mereka, cubalah benda-benda tu masa first semester tu, jaga kandungan tu. Kalau dah mengandung tu, jaga, jangan makan ini, jangan buat aktiviti lasak, buah nenas, tembikai, honeydew, timun tu jangan makan dulu. Kalau dah masuk bulan ketiga, dah baby dah bentuk, belasah je lah nak makan apa tu. Jadi nak makan apa tu pun makanlah. Jadi yang bulan pertama sampai ke bulan 3 masuk bulan 4 tu jagalah, bawa bersabar. Makanlah, carilah pemakanan yang untuk menguatkan rahim. Minumlah, makanlah air kurma badam, susu badam. Lepas tu buatlah air bunga ros, air bunga KY bukan KY lah ya. Saya pun dah lupa bunga apa yang kuning-kuning kecil-kecil tu. Kalau kedai Cina dia ada jual. Saya selalu buat macam tu lah. Suruh diorang makan yang benda-benda macam tu. Macam jenis makanan kacang-kacang tu jangan banyak makan. Coklat-coklat tu kurangkan. Coklat boleh ambil coklat yang coklat apa ya? Coklat apa yang panggil yang pekat tu. Tu. Cheese satu bila sebab dia kata ni cheese tu peringkat yang pertama first semester tu jangan ambil dulu cheese. Kalau you makan pizza ke apa tu, kalau boleh jangan ambil dulu yang tu. Bersabarlah. Waalaikumsalam Rawena daripada Sempurna. Kita apa khabar? Hari tu saya ke Sempurna, lamalah tak jumpa awak, tak sempat. InsyaAllah reda nanti saya akan turun balik. Okey. Okey. Dia menghilangkan diri pula. Tak ya. Apa terjadi dekat apa saya ni? Tiba-tiba hilang gambar. Tak tahulah, tiba-tiba dia hilang gambar. Saya pun tak tahu kenapa. Ada tak? Gelap. Tu yang saya tak pasti. Kenapa tiba-tiba dia boleh jadi gelap? Okey. Hari tu pun macam juga. Tiba-tiba dia gelap. Dia tak, memang buka kamera. Memang buka. Tak tahu, kadang-kadang saya pun tak tahu. Dulu pun ada terjadi macam tu. Okey, sekarang dah okey kan? Okey, alhamdulillah. Dah. Okey. Problem cikgu gelap tiba-tiba. Tak, ni tempat saya ni. Saya kamera tu saya punya yang belakang tu, bukan depan, yang belakang tu penutup tu tertutup kamera tadi. Saya buat pusingan. Okey. Siapa yang apa tu share dengan kawan-kawan lagi. Okey. Macam mana kita nak bantu ibu-ibu yang orang kata customer kita yang nak nak ikhtiar hamil. Okey, dari segi pemakanan, apa vitamin, cara pemakanan, dari segi urutan. Bila kita dah tanya tu apa semua masalah dia orang, baru kita cek peranakan dia orang. Tinggi sangat pun tak boleh juga. Tapi sebelum kita, yang selalu saya buat lah ya, bila kita dah ni dengki betul. Tak dengar pula. Tahu memang pun kadang-kadang saya pun macam kat sini kadang-kadang tengok line tak ada, tak tahulah. Mungkin orang semua duduk rumah kot, banyak guna internet. Anak guna internet, mak guna internet, opah guna internet, semua habis guna internet. Jadi macam saya kalau saya buat rawatan tu, saya akan tanya background dia orang sikit lah. Background dia orang sikit.
okey, berapa tahun dah berkahwin, macam mana perhubungan. Siapa yang pernah sama saya tahulah. Hubungan kelamin tu pun saya tanya macam mana, okey tak, dalam mood yang baik ke. Okey, orang kata dari segi situ dah jumpa doktor, husband dah jumpa doktor ke, you dah jumpa doktor ke, kita perempuan kan. And then pemakanan, gaya hidup you all macam mana, gaya hidup bebas ke, apa ni, suami macam mana, kaki merokok ke, social life dia macam mana. Ada, kadang-kadang kita tak tahu kan, tapi sebenarnya ada. Kalau you all dah buat kerja macam saya ni, macam-macam dah lebih macam-macam rahsia orang ada dalam simpan. Tapi saya tak gunakan maklumat tu semua untuk mengaibkan orang dah, tapi kita gunakan untuk membantu orang lain juga. Social life tu penting. Suami dia kaki rokok ke, kaki alkohol, ada. Orang-orang kita pun mabuk apa semua tu memang ada. Assalamualaikum Azma. Waalaikumsalam dari Kelantan. Ceria seumur. Kita kena ceria lah. Takkan dah di luar tu, dah terkurung tu kita tak ceria. Kena ceria. Kehidupan ni perlu ceria selalu. Okey. Ceria tu awet muda orang kata kan. Ni dah upah-upah ni kan. Okey. Kena tahu latar belakang dia. Kadang sedikit lah kita, cuma masa kita nak ambil maklumat dia, kita cakap kita bukan nak nak sibuk hal orang, tapi once dia orang dah jumpa kita, kita kena tahu sikit. Jangan bila datang tu okey saya nak urut nak sengkat rahim sebab saya nak ngandung. No, kalau benda macam tu tangan kita ni dah magic lah. Saya boleh lah cas orang memaham, urut saja terus magic. Oh dahsyat, power lah, gold hand orang kata kan. Jadi gold hand. Jadi tak adalah macam tu. Kita tanyalah background tu. Kita cari orang kata musabab dia, kenapa kita bantu. Mungkin dari segi pemakanan, dari segi penyakit yang didapi. Kalau orang yang senggugut, selalu orang cakap senggugut ni susah dapat anak. Jadi bila dah ni kita buat rawatan untuk perempuan, untuk ibunya. Adakah herba? Ada yung. Dia herba tu untuk dari segi makanan herba tu lain. Saya selalu kalau untuk kuatkan rahim tu, saya sorry Asma dari Terengganu. Sorry. Salah cakap Terengganu kita ya. Okey. Dia herba untuk kuat rahim, nak kawal kencing manis. Kencing manis tu pun makanan lah. Jangan kurangkan makan nasi. Putih, benda-benda putih, tepung, gula. Gula kalau boleh jangan ambil. Ambil TO kosong, gula jangan ambil, tepung jangan ambil yung, jenis putih. Beras guna beras perang, kawal untuk kawal kencing manis. Ya, boleh kawal yung sebenarnya. So makan sayur-sayur hijau, makan buah tu. Serapat cikgu ajar buat opposite made pregnant. Opposite made you pregnant. Rasa rapat cikgu ajar tu bawa. Oh, you bila nak pregnant lagi. Okey, buah tin pun elok. Yes, kalau dari ni buah tin pun elok. Lepas tu ada satu buah zuriat kalau tak silap saya, buah zuriat. Boleh. Azma, kalau petua cara bersama dengan suami, dia kena jumpa saya. Takkanlah nak ajar kat sini kot. Lain cerita nanti. Nanti orang kata saya dah otak lucah nanti kan. Boleh. Dia ada kadang-kadang dari segi bersama dengan suami pun ada juga. Kadang-kadang tu macam rahim tu tinggi. Jadi orang cakap maaf lah, ampun cakap, dia bila sama tu cepat ni kan keluar apa tu. Dia kena macam mana, perempuan tu kena lepas bersama tu kena letak bantal kat bawah punggung tu bagi air sperma tu, sperm tu, air mani tu masuk. Jangan terus bangun cuci. Itu pun saya ajar. Kadang-kadang macam-macam saya ajar. Dia ajar macam-macam lah. Bukan ajar yang tak elok pun, tapi untuk membantu, insya-Allah. InsyaAllah dia banyaklah yang kita, kalau you nak jadi sebagai, nak elakkan baby kuning. Topik ni lah dah minggu sudah, topik ibu kuning, pemakanan. Ini tentang ikhtiar hamil. Boleh je pemakanan ibu, jaga untuk ibu baby kuning. Yang ujung-ujung tu minum air kelapa, mengandung. Jadi untuk baby kuning tu, akhir-akhir tu jangan ambil buah tembikai, jangan ambil buah betik. Orang kata. Lepas tu ambil sengkuang Cina. Banyak ilmu ikhtiar hamil kena nuntut dengan cikgu ni.
Nak jadi konsultan tahu tak, mahal tau saya charge untuk kalau ikhtiar hamil. Tapi ikhtiar hamil kalau dengan saya memang mahal, beribu saya ambil lah. Tapi Alhamdulillah so far tak ada yang tak puas hati. Lepas dah mengandung nanti, bila diorang bersalin, saya akan urut, saya akan bela. Bukan bela, saya pergi urut lah. Saya urut, saya cantikkan balik dalam beberapa hari lah. Pakej dia termasuk yang tu lah kalau ikhtiar hamil. Selalunya saya bantu sampai macam tu lah, dari permulaan dia hamil sampai dia salin, khidmat nasihat saya bagi. Lepas dia bersalin nanti dalam 5-6 hari saya akan pergi urut dia. Walaupun saya ada CL lain yang akan cover, tapi saya air tangan saya tu tetap akan kat dia juga. Dari awal nak mengandung sampai dia bersalin tu saya belakan balik peranakan dia. Dan akhir nanti penutup pantang, saya buatkan penutup pantang. Dan macam tu lah saya kalau buat package ikhtiar hamil dengan saya. Tapi mahal lah, ribu-ribu saya ambil lah. Tapi berbaloi jugalah diorang ambil pun, yang ramai yang dah saya buat tu. Sebab daripada buat itu rezeki juga. Orang kata jodoh jumpa saya. Alhamdulillah diorang pergi IVF pun puluh-puluh ribu. Sebab saya pernah buat doktor pakar HOKM tu, Dr. Kartini tu, bini Mak Saleh tu. Saya pernah buat untuk dia. Alhamdulillah. Boleh pakai package miswi sekali. Boleh. Start period baru pulun ikhtiar hamil kan cikgu. Bukan start. Dia middle selepas habis period. Yung silap tu, bukan start period baru pulun. Bukan. Maksud dia ikhtiar hamil tu dia hari yang ke-11. Kita dia 10 lah, selalu 10. Tengok badan orang juga, hormon kita kan. 10 lepas 10 hari ke 15 hari tu, masa tu benih dah subur. Ada setengah orang lepas 7 hari. Dia maksud dia lagi 2 minggu sebelum kita datang period. Bermakna tengah-tengah. Katalah kita period last 1 hari bulan. Bermakna daripada 11 hari bulan sampai 15 atau 16 atau 10. Ada orang tu cepat. Dah hilang, kena ambil kursus semua. Baru ingat cikgu ada ajar dulu, buku nota dah hilang. Alah, kesian, kenapalah hilangkan buku nota tu. Dalam tu macam-macam ada saya tulis. Jadi yung dari 11 ke 15 tu yang kita buat pemakanan ke, urutan ke, tangas tangas kesuburan ke, tangas nak menguatkan rahim. Dia banyak tau. That's why insyaAllah kalau ada rezeki kita, okay, saya pun orang kata dah opah-opah kan. InsyaAllah kalau ada rezeki, umur saya panjang, saya akan turunkan apa-apa ilmu yang saya ada dekat you all sikit-sikit. Biar ada pelapis. Sebab kadang-kadang saya rasa jugalah, tak ada ke pelapis saya yang bukan nak kata apa, yang bila saya jumpa tak ada lah, yang orang kata bila tanya bukanlah, sebab saya pun tak tahu nak kata. Bila tanya ni kalau you all nak betul-betul boleh pergi jauh, orang kata. Cuma kita sekarang ni Alhamdulillah TCM PTK tu dah kita boleh daftar. Jadi mana kita boleh buat yang herba pun kita boleh buat. Kita dah sign dah you all dah daftar dah kepada TCM Traditional Complementary PNK tu. You all daftar. Daftar situ ni apa semua kan. Jadi dari segi rawatan you all buat hari yang ke-10. Dia tengok badan juga sebenarnya tau. Dia ada orang tu jenis yang badan panas, dia subur dia cepat. Kadang-kadang seminggu lepas period pun dah subur. Dia kena tahu time orang tu subur bila. Kena tengok. That's why saya cakap kena ajar customer tu, selain daripada ambil temperature, masa meruang tu tanya dia, time ni panas macam ni, panas dia suam dia tu lain daripada yang biasa. Ajar dia. Jadi kita tahu time tu ada subur. Kadang-kadang tu ada dah hari lepas 7 hari dia dah subur dah. Ada, saya banyak jumpa. Kalau you dah buat banyak macam saya ni, macam banyak kes ada. Kata macam-macam ni, tak boleh nak kata 10 hari ke lepas 10 hari. Tak, dia kadang-kadang ikut seseorang tu. Ikut seseorang. Dengan opah 4 hari 3 malam. Berkampung dengan saya. Buat hari Minggu cikgu. InsyaAllah saya akan bantu. Kalau lepas hamil boleh ke tangan kesuburan lepas hari ke-9. Boleh, tak ada masalah.
Sebab bukannya sepanjang tempoh tu kita boleh buat ikhtiar hamil tu, kita tak tahu hari yang ke-10 ke dia lekat, benih tu datang sekali je. Tapi kita tak tahu harinya. Tapi masa time kesuburan tu lah kita buat rawatan. Jangan kita, mungkin esok aku subur. No, kita tak tahu hari ke-10, hari ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, 11 kita tak tahu. Tapi kita prepare. Buat je rawatan kesuburan tu. Tangah kesuburan. Tapi you kena tahu, tangah kesuburan tu apa bahan-bahan dia. Tangas dia untuk orang, kalau siapa ada join kelas tangas saya yang bersama bonda dulu tu, kat situ saya ada ajar. Tapi sebelum tu saya ada 2-3 kali saya ajar tangas untuk kesuburan, apa bahan-bahan dia. Sebab hari tu bonda yang bawa benda tu, saya bagi tahu, saya tak ada kan. Dia bawa benda tu. Ramai yang lepas tu dan ada yang dalam kelas tu mengandung. Lepas sampai saya kena marah. Cikgu ajar bertangah, ajar urut, dia mengandung. Kau salah saya, salah dia lah kan. Saya bantu je tak. Tu ibarat contohnya lah. Okey. Dengan opang 4 hari 3 pun tak habis. Sal, perlina pak. Boleh nak tak adalah Sal dah hantar, alhamdulillah bagus. Sal nak urut dulu ke nak tangah dulu. Okey, Siti Yam, dia macam ni, you urut dulu. Dia tengok you urut, maksud dia macam ni. Kalau kita buat rawatan urut dengan bertangan, you urut dulu, you tahu peranakan dia tu macam mana, and then you boleh buat sengkak. Betulkan peranakan dia dulu, and then baru you buat tangas kesuburan. Kalau you nak buat tangas biasa dulu, melembutkan rahim tu tak ada masalah. Tapi kesuburan tu selalunya kemudian. You dah cantikkan apa tu, you buat tangas kesuburan. Itu cantik. Itu yang selalu saya buat lah. Saya tak tahulah orang lain, tapi selalu saya buat macam tu lah. Salam anak buah dari Kedah. Alhamdulillah sihat di sini. Okey, akar lalang duri semalu. Ada bonbon dekat sini. Yes, akar lalang dan duri semalu. Tapi akar lalang tu cara cabut dia macam mana, dan duri semalu tu cabut dia macam mana. Dan air duri semalu tu pun boleh dibuat minum. Sebab kalau kita ada kencing manis, kena tarik yang kecil lah. Jangan yang rimbun sangat. Duri semalu tu cara goncang buang pasir tu, bersihkan betul-betul. You rebus dengan apa tu boleh. Kalau ibu nak mengandung, you boleh rebus dia tu satu. Jangan ambil rumpun yang besar-besar. Satu tangkai tu ada. Tapi lah sekarang pun susah nak dapat. Saya hari tu ada nak buat untuk seorang tu, susah nak dapat. Sebab tiap bulan kena mesin rumput apa semua. Saya kat rumah pun dulu ada tepi tu. Sekarang ni suami saya dah mesin rumput je, tak jumpa dah kalau duri semalu kat rumah saya pun. Macam yang tu pun untuk orang kencing manis, you boleh guna. Ibu yang kencing manis tu, yang ada yang nak ikhtiar hamil tu, duri semalu tu dengan pokok-pokok tu, buang yang kotor-kotor, bersih betul-betul. Berhati-hatilah duri dia ada kan. Jadi you rebus, you minum. Rebus tu tak kira lah air banyak mana, tapi pastikan air tu tinggal 1 cawan, baru you minum suam koko. Jangan tunggu suam tersangat suam. You tu dah ni panaskan tu anggaran 1 cawan, you tiup-tiup sikit-sikit dalam panas-panas tu, selawat, you niat, ya Allah Tuhanku, berilah aku, orang kata zuriat, doa. Sebenarnya ada doa tu. Doa tu nantilah siapa join kelas saya bagi doa tu. Saya mengurut pun saya pakai doa tu jugalah. Tapi saya buat dekat perut. Kalau siapa yang pernah saya urut yang untuk ikhtiar hamil tu, dia orang tahu macam mana saya tekan perut macam mana untuk dapatkan tu. Saya kunci ayat tu dekat situ. Dia ada. Jadi dekat situlah cara kita macam mana nak nasihatkan orang. Okey. Dari segi dari pemakanan sudah saya cerita. Okey. Batu sauda, tangan sudah, susu. Okey, susu kambing, kurma, lagi apa ya? Lagi satu kalau kalau ibu juga yang period tak cantik tu ya, yang orang kata 6 bulan sekali. Sebulan sekali normal lah kan. Setahun sekali minum, suruh dia kalau boleh buah mengkudu yang masak tu lah, yang busuk tu kan. Suruh dia makan. Bersih, buang dia punya kutu-kutu tepi tu, ambil garam jantan, masuk dalam tu, suruh dia makan. Ambil yang kecil sikit lah, jangan besar. Kalau tak boleh macam tu, suruh dia blender, suruh dia tahan lah, tutup lah hidung makan tu, untuk mencantikkan period dia. Itu bagi orang
yang susah, yang period yang tak menentu ke apa tu, ambil lah buah mengkudu yang bau wangi sangat tu. Rumah saya banyak ada tengah tu. Endon selalu ambil kat rumah saya, minta kat rumah saya. Kadang-kadang saya baru ni saya buat untuk daun herba, saya berlambak dia ambilnya tu. Dia ambil tu untuk mencantikkan darah period di kita, untuk mencantikkan badan kita, perjalanan darah dalam badan. Tu buah mengkudu tu. Okey, yang belum belajar lagi dengan cikgu. Oh, iya ke? Yang belum ada join kursus tangan dengan bonda tu. Okey. Ada dengar je dari tadi. Oh, ada tak perasan. Sorry, bonda. Okey, ada lagi tak? Okey. Perkongsian, terima kasih. Alhamdulillah. Cabut cikgu dengan akak. Ya, dengan Sal. Kawasan rumah Sal mesti banyak kan, pasal masih kampung kan. Itu banyak. Kumpul. Tapi kalau untuk yang ikhtiar hamil tu, satu pokok dia jangan campurkan, dia kena sepokok. Dengan akar-akar ada sekali semua. Akar you kena ambil, kalau putus jangan ambil. Even daun lalang, akar lalang tu untuk yang tangan subuh tu, akar lalang tu pun you kena ambil sepokok dengan lalang. Dia akar lalang tu sampai yang dia lembut, nampak putih lembut tu, jangan putus. Kalau putus dia tak kuat. Maknanya itu nak menguat. Macam mana kuatnya akar lalang tu, macam itulah kuatnya rahim kita, insya-Allah. Itu yang tahan nafas. Yes, pandai bonda. Masih ingat lagi apa yang saya ajar dulu? Tarik akar nafas tu, tahan nafas, tarik, goncang-goncang lah. Yang sebab saya senang aja. Saya bawa, orang kata pisau tu, saya korek kiri kanan, lembutkan tanah tu, selawat, cabut. Goyang, cabut. Janganlah cabut time tanah tu keras tu, tak keliling tu kita gembur aja, tapi janganlah mengguna cara kaedah yang tak betul, congkil macam tu, tak. You keliling tu, you gembur dulu, jadi tu you cabut lalang tu yang ni, you selawat, cabut. Tarik nafas. InsyaAllah dia nak sampai yang pucuk, sampai bawah tu dia macam ping-ping sikit. Itu yang sebenarnya. Makan ke berapa kekerapan? 1 biji sekali makan. Apa tu Sezi? 1 biji sekali makan ke? Apa yang makan tu? Sezi, apa maksud tu? Makan apa tu? Oh, buah mengkudu tadi. Ya. Buah mengkudu tu. Bila sebulan sekali lah. Kalau macam you nak datang period tak cantik tu, you makan tu. You makan buah mengkudu tu. Macam bulan ni, macam kita tak tahu kan, macam orang yang period tak cantik tu, you makan. You agak lah bulan ni okey makan. Tu you agakkan dalam 2 minggu lagi you makan. Sebab dia akan mencuci pintu dinding rahim tu, dia membersihkan. Dia bukan bersihkan, dia bagi supaya darah period tu cantik normal. And then kalau boleh you buat tangas. Tu baru period cantik. Selalu itulah. Kalau kadang-kadang saya ni satulah, kalau orang tak minta saya tak bagi. Bukan kedekut, kadang-kadang tak teringat nak buat seorang macam ni. Tapi bila ada orang minta tu, kalau Siti Mangga dia tahu perangai saya lah. Siti Mangga dia rajin bertanya, soalan cepu mas. Kalau dia jumpa saya, dia memang banyak soalan cepu mas, saya akan jawab. Kadang-kadang tak teringat nak cerita. Bukan saya kedekut, tak, insyaAllah. Saya tak kedekut. Ilmu yang Allah bagi kat saya kongsikan. Cuma kadang-kadang saya lupa. Kalau macam you all ni, siapa yang rajin korek tu, adalah dalam ni saya tahu ada beberapa orang rajin korek rahsia saya tu. Saya tak marah, saya tak kisah you all nak korek rahsia saya ni. Kadang-kadang saya lupa. Boleh lah. Dan nanti kongsi dengan kawan-kawan, kongsi you all pun buat rawatan dengan orang, boleh membantu. Saya tak kisah, boleh saya halalkan semuanya. Saya tak kisah, boleh je kongsi. Kadang-kadang kita tak tahu. Faham cikgu? Faham ya Yung? Yung teringin lagi ke Yung baby? Okey. Lagi apa? Tentang ibu hamil. Cuma kalau siapa yang nak join, boleh kongsi tips dengan kawan. Ya, betul. Kalau cikgu kita korek banyak-banyak. Kalau kita korek banyak ilmu, dapat ilmu. Tahu pun. Kalau Siti Mangga dengan Bonda Zuraida, dia memang kalau dia orang kelas saya, kalau tak ada cepu mas, soalan cepu mas bukan dia orang lah tu. Tapi tak kisah, saya suka. Kadang-kadang saya tak teringat. Tak teringat kan. Kadang-kadang tiba-tiba tahu terni je. Ada benda nak tanya tapi bahaya. Tak apa. Anak nikah
apa ni Yung, untuk anak-anak nak nikah, nak ambil anak lelaki katanya. Boleh. Kalau nak anak lelaki, yang suami yang makan benda-benda panas tu, yang suami makan daging kambing, makan yang panas-panas lah. Lagi. Boleh Kak ni Kak Na, boleh macam belah Kelantan kan. Kak Na kan dah sekarang buat akademik, jadi Kak Na perlu tahu, bukanlah nasihat saya lah, saya syorkan yang lain pun boleh dapat ilmu dalam kelas cikgu saya mewakili kawan. Ya betul Siti, saya suka cara Siti, bila dia dapat saya, dia kongsikan kawan-kawan, kita sebarkan dengan kawan-kawan. Kadang-kadang ada kawan-kawan yang tak mampu nak join kelas-kelas saya atau kelas-kelas lain, kita kongsi je, ilmu tu sebenarnya dari Allah tu free. Dia pun bagi dengan saya free, tapi bila saya mengajar saya kena charge lah. Habis tu saya pun nak makan juga kan. Betul tak? InsyaAllah saya, apa yang saya ada tu kongsi. Macam Kak Na kan sebelah Kelantan, dia lain sikit. Tapi Kak Na kalau dah buat akademik tu, perlu ilmu-ilmu macam ni untuk kita turunkan pada anak didik kita, pada kawan-kawan, pada customer. Saya memang pada customer, hanyalah customer saya akan ajar macam-macam, saya akan cerita macam ni, saya akan buat macam ni, saya akan ajar apa yang saya tahu dari pengalaman saya, dari apa yang saya belajar dengan orang tua. Saya ni pun rajin korek rahsia dengan orang tua juga. Kalau saya jumpa, saya akan tanya dan saya akan kongsikan, sebab orang kata ilmu tu anugerah dari Allah. Kalau tak ni, mana kita nak dapat kan kalau tak diizinkan. Sebab ilmu perbidanan ni luas, bukan sekadar mengurut, bukan sekadar kita tahu bertangan. Tak ada. Even daripada ilmu urut tu pun kita kena tahu dari segi anatomi, tak payah detail pun tak apalah, sikit-sikit di mana saraf peranakan di tapak kaki, di buku lali, kalau kita urut prenatal punya orang ke macam mana, macam tu itu semua kena tahu. Sebab bila you dah ambil ikhtiar hamil sampai orang tu mengandung, dia nak pula urutan prenatal, lepas tu urutan nak senang bersalin pula, keluar pula, dia kesinambungan itu tak habis-habis, tahu tak? Itu yang saya terima kasih Imam Fahad. Alhamdulillah. Nana, buat Nana, insyaAllah ada rezeki. Cuma orang kata jodoh tu tak sampai kan. InsyaAllah buat. Cuma orang kata kalau kesinambungan kita sebagai terapi ni daripada ikhtiar hamil. Saya cerita ya, daripada ikhtiar hamil sampai ada rezeki dia hamil. Dia nak urutan prenatal, kena belajar prenatal, pemakanan apa supaya baby macam ni, baby kuat kalau nak ini. Sampailah dia dah first semester, 2 semester, sampailah dia nak ke 30 minggu, 32 minggu semua tu. Dan nak pula urutan mudah bersalin, bahagian mana pula nak diurut. Lepas tu dah bersalin, urut bersalin lagi, tangan separan pilih semua. And then pemakanan lagi, lepas tu pergi ke baby lagi, macam-macam tahu. Kalau yang kita join terapi perbidanan untuk bersalin ni. Jadi saya rasa tak salah kalau you belajar detail, korek ilmu, tak kira dari siapa pun. Korek je ilmu tu untuk diri you sendiri, untuk kita, untuk customer, untuk keluarga, untuk adik-beradik, untuk semua. Dan kalau you mengajar, itu yang sebaiknya. Sebab sekarang kadang banyak macam-macam soalan keluar. Sudah penutup pantang. Yes bonda, penutup pantang lagi ada, bukan sekadar urut saja. Kena tahu kadang-kadang siapa yang pernah kena urut dengan saya macam mana, orang ni lepas ni next berapa anak. Kena tahu, bukanlah kita nak menidakkan orang tu macam ni. Itu sekadar. Lepas tu nanti cuci uri. Kelas cuci uri dah buat, urut baby, tuan baby, tungku baby, mandi baby, semua ada. Mandi, kemudian pergi pula untuk pantang mandi, naikkan seri ibu pula. Macam mana nak buang, orang kata mandi nifas tu bab lain kan. Mandi limau tu bukan mandi limau kosong. Macam mana nak naikkan seri, macam mana nak pulihkan balik dara, untuk bukanlah dara, lebih kurang lah, cantik sikit, jangan teropong aja. Macam mana, sebab banyak tahu daripada ilmu perbidanan ni yang you kena ambil tahu dan belajar. Tak kira dengan siapa, bukan dengan saya je, di luar tu ramai yang mahir-mahir, yang pakar-pakar. You all tanya,
korek untuk diri sendiri. And then you all nak mengajar nanti, insyaAllah akan datang ramai yang mahir, yang tahu, yang boleh kita kongsikan. Yang kita tahu supaya orang kata ilmu perbidanan ni, ilmu terapi tukang urut dulu-dulu ni, bukan yang kita mitos, dia fakta yang sebenarnya, cuma cara penggunaan tu, cara kita kena pandai olah, kena pandai berceritakan yang dulu mitos sebab zaman dulu lain, dan menjadikan dia adalah fakta. Nak tolong anak dara tu subuh ke tidak? Tumit tapak tangan punggung. Oh Yung, itu nak tengok anak dara ke tak dara dekat tumit tu, anak dara ke tak dara tu lain bab. Itu kalau mak andam. Saya pernah jadi mak andam. Nak tengok kat dahi ni, dahi anak dara ataupun kena tebuk dah, di tumit tu lain. Untuk subuh boleh dekat keting tu Yung. Keting dengan buku lali tu dia itulah bila join kelas tak nak tanya time macam ni, macam mana saya nak ajar. Tumit tapak kaki pinggung. Pinggung tu susah sikit. Pinggung tu dia susah sikit you all kalau nak betul-betul tahu. Tapi dekat keting kaki tu, ibu kaki keting tu sampai ke buku lali tu, kiri tu dia ada. Kalau tepi keting tu macam bengkak, kadang-kadang kalau saya urut bengkak tu saya kata masalah ada dekat peranakan. Dekat situ boleh tahu kita kalau dia bengkak macam kembang, itu peranakan tak subuh. Tu dan kali kalau join kelas saya tanya. Jadi kadang-kadang saya lupa. Tapak tangan pun susah juga nak trace. Kalau you all pandai boleh. Dia sebenarnya boleh tapak tangan tu boleh dekat bahagian sini. Kalau tapak tangan tu bahagian sini. Dekat bahagian tepi kita sini tu you boleh tahu. Dekat tapak tangan kita ni kan kita ada bahagi 3 kan. Peranakan dekat mana apa semua kan. Dekat point tu ada. Tapi susah sikit nak trace. Tapi keting tu dengan buku lali tu boleh. Senang. Kalau segan PM cikgu terus. Cikgu I ni tak kedekut ilmu. Ilmu tu pinjaman sementara je lah Salo. InsyaAllah. Apa yang saya tahu tu saya kongsikan aja. Itu je kan. Orang kata kalau dah kita esok lusa kita tak tahu, kita ada ke tak, benda tu kalau kita kongsikan habis macam tu. Macam nenek moyang kita dulu-dulu. Bila tanya, tak boleh keturunan lah. Kalau nak tunggu keturunan saya habis. Kirim salam Sezi tu. Dia pun belajar sikit-sikit. Dia jarang nak tanya dengan saya. Dia bukan kira anak ke siapa ke tak. Rajin tanya dengan saya. InsyaAllah saya kongsikan. Tak ada masalah. Cuma ikhtiar hamil, kalau nak lebih detail, kalau misalnya kita dah tak ada COVID kan, nanti boleh saya you all datang join kelas. Saya anjurkan insyaAllah. Saya buatkan kelas nak betapa 3 hari, siapa kata 4 hari 3 malam ke, boleh dekat center saya tak ada masalah. InsyaAllah kita lebih detail. Kalau bercakap macam ni dia bukannya tak detail. Yung, kenapa buku tu dah hilang-hilang Yung? Rugilah Yung. Tulis, simpan satu buku besar, simpan. Nota perbidanan kata. Bahagian-bahagian apa ni untuk wanita, untuk sebab sebab kalau kita tengok pelapis-pelapis kita akan datang macam saya lah pelapis-pelapis saya ada yang okey, macam saya nak recommend sendiri, okey boleh tak orang ni mengajar ini saya kata tahap mana, adalah baru ni lah kan, tahap mana you nak budak saya mengajar. Saya kena tanya tu. Sebab yang nak diajar tu nanti kita tak tahu macam mana pula soalan cepumas yang datang tu. Jadi kalau nak tahap macam ni ada. Tahap macam ni ada. Kalau nak melebihi macam ni saya kata belum lagi. Macam tu. Jadi you all belajar. Korek ilmu tu, belajar dan terus belajar. Dan boleh Google, boleh je. Cikgu datang Sabah nak belajar ikhtiar hamil. Oh ya, dekat jauhnya ya. Sekarang tak boleh pergi. Baru ni diorang nak minta saya pergi turun sana. Saya sepatutnya ada program dekat Sabah. Tapi tak boleh ya. Ni COVID. Nak buat macam mana kan tak boleh. Dulu memang kau tak silap bulan berapa ke sebenarnya ada saya dah ada dipanggil untuk mengajar kat sana. Dah nak ready, cuma flight ticket dia orang tak ambil. Tapi sebab bila PKP itu tak dapat nak pergi nak buat. InsyaAllah doalah cepat benda-benda ni semua hilang. Kita dapat jumpa, kita dapat kongsi, kita dapatlah semua kita kongsi-kongsi lagi apa-apa yang saya tahu, apa-apa yang you all tahu. Saya suka berkongsi. InsyaAllah ilmu-ilmu tu
kita tak bawa mati pun. Orang katakan kita hamil belum pernah belajar dengan cikgu, cuma dalam kelas cikgu yang lain ada juga cikgu selit-selit. Belum start, belum lagi, insyaAllah boleh. Dia macam ada orang lain aja cara lain, ada cara macam-macam cara. Dia ikut cara masing-masing. Kita tak boleh kata cara dia betul, ni tak betul, ni tak. Dia cuma you all yang belajar ni, kalau rasa sana mana yang betul, ambil, tak betul tolak tepi. Jangan menidakkan ilmu orang. Cuma kita kata ambil sana sikit, lama-lama you lagi mahir daripada cikgu yang mengajar. Sebab you belajar ramai. You belajar dekat 10 cikgu, berbelah-belah cikgu. Jadi you banyak dapat ilmu. Macam saya pun macam itulah, belajar sana, tapi saya itulah tak ada cikgu yang mengajar. Saya cuma tanya-tanya orang tua je lah. InsyaAllah ilmu ni apa kita boleh kongsikan. Wabak ni cepat pergi, kita boleh banyak berkongsi-kongsi lagi akan datang. Okey, saya alhamdulillah dos pertama dah lepas. Gayat juga, seriau juga. Tapi hari pertama tu petang esok tu saya macam tak sihat jugalah. Saya risau juga hari tu kan. Risau juga, cuma badan berasa tak berapa sedap lah. Tapi saya ambil ubat. Lepas tu pagi esok tu alhamdulillah sampai ke hari ni insyaAllah okey lah. Masih Allah bagi kesihatan lagi lah. Orang kata risau juga. Orang kata warga emas kan COVID, walaupun tak ada penyakit, kita tak tahu, kita dengar macam-macam kan. Sampai saya ketawa, yang saya kadang-kadang saya lucu sendiri tau. Saya tanya dekat doktor dah ambil ke belum injection vaksin? Doktor tergelak. Udah, dia kata kat saya, hati takut ke? Mestilah takut, dia kata kan. Saya yang interview doktor masa cucu kat saya tu. Doktor tu ketawa dengan saya. Dia cakap, doktor, are you sure vaksin ni okay? Habis tu kena berdaftar. Dah orang daftar, saya daftar lah, saya katakan. Tapi saya kata saya percaya semua benda tu dari Allah kan. Kata kalau nak kena tu kena. Tapi cuma kita ikhtiar lah. Saya ambil tu nombor 1 sebab apa? Saya nak bergerak. Itu sebab ada permintaan-permintaan untuk saya mengajar lagi. Jadi di situ saya perlukan vaksin. Kalau tak, saya tak boleh keluar. Itu sebab saya ambil. Kalau sekadar saya nak duduk rumah je, saya tak nak ambil. Saya malah. Tapi alhamdulillah lah, sebab saya kena keluar. Masih bila saya tengok ada banyak permintaan lagi baru-baru ni. Ada permintaan macam nanti ada pihak UiTM nak buat, ada UM nak buat kerjasama dengan saya. Jadi saya fikir balik lah, di luar masih memerlukan saya. Jadi saya kena jaga kesihatan. Kalau tak ada vaksin, saya tak boleh pergi. Takut. Jadi saya kena ambil lah. InsyaAllah. Alhamdulillah sampai hari ni doakanlah kita sama-sama. You all pun ambil semua sama-sama, supaya kita boleh bergerak bebas macam dahulu. Orang kata kena jagalah, jaga diri kita, jaga kesihatan kita, semua tu. Okey, saya rasa tu je kot hari ni yang hamil. Kalau nanti yang lebih detail tu kita tak boleh lah online kan. Ada sebenarnya banyak. Sebenarnya kalau dalam kelas tu boleh lah. Dia lain. Dia online kena jagalah zip sikit mulut tu kan. Tak boleh ni lah. Tak baik cikgu dos pertama. Ya Mariam, saya dos pertama dah 4 hari. Hari Isnin hari tu. Hari Isnin hari tu saya dah ambil dos yang pertama. Cuma hari pertama tu saya tak sihat lah. Macam demam sikit kot. Terkejut kot. Sakit. Lengur. Sakit tangan saya buat kerja. Okey, insyaAllah minggu, sebab hari Sabtu ni suami saya vaksin. Jadi kena jaga dia pula. Hari tu dia jaga saya. Lepas tu kita tengok topik apa lagi akan datang. Kita cuba sembang-sembang untuk membantu you all. Ada customer akan datang, menambahkan ilmu pada you all semua. Kita tengok topik akan datang. Agak siapa berminat dengan topik apa? Tak boleh ambil vaksin kan cikgu. Ada yang kata ada freezer. Saya pun tak tahu apa lah freezer. Ada Siti katanya ada yang mengandung boleh ambil, ada vaksin dia yang freezer kalau tak silap saya. Dia dari 6 bulan 7 bulan 7 bulan ke berapa bulan boleh ambil yang tu, macam baby dah kuat. Tu ada saya dengar yang boleh freezer yang baru tu freezer. Saya pun lupa. Untuk budak dengan ibu mengandung ada satu vaksin tu boleh.
Topik meroyan. Meroyan. Okey, boleh. Meroyan, meroyan ada berapa jenis meroyan. Punca dia tak jangka pantang. Boleh, insya-Allah. Tapi hari Isnin saya tak boleh. Saya cuba hari Selasa. Isnin sebab saya ada itulah dalam COVID ni meeting banyak pula. Itu yang saya pelik tu. Lagi meeting. Freezer. Saya pun tak tahu. Freezer ke pizza saya tak tahulah. Okey, meroyan. Boleh macam mana nak. Apa itu meroyan? Berapa jenis meroyan? Berapa ya? 4. Yang saya tahu yang besarnya 4 lah. Meroyan kulit, meroyan darah, apa semua tu lah. Bentan, meroyan. Bentan dengan meroyan lain tau. Bentan ni lain. Meroyan tu lain. Tahu. Turut rawat baby lelaki Hania dan rawat tombong. Tajuk okey, tak apa, kita buat meroyan dulu Kak Na. Lepas tu nanti baru kita buat baby lelaki Hania dan rawat tombong. Hari tu masa yang first tu saya ada cerita juga pasal tombong tu. Baby lelaki tu dari baby you kena adalah yang sebenarnya ada teknik urutan, tapi tuaman tu penting. Tuaman baby tu penting. Kalau you join kelas okey, tak apa. Nanti saya buat kelas online untuk baby. Untuk baby juga. Sebab ada permintaan untuk urutan baby, macam mana nak ngelakkan lelaki telur besar, hernia tu lah. Okey, kita buat. Okey, insya-Allah. Kalau hari Isnin memang saya tak boleh ada Zoom meeting. Dia tak adalah pagi, dia pukul 10. Lepas tu sebab saya ada masakan berpantang lagi, jadi saya terkejar waktu. Pagi saya buat masakan pantang. Alhamdulillah rezeki kan, ada 2-3 orang saya masakkan. Saya pergi hantar COD. Cik kata saya ada buatlah, ada mula satu, lepas tu ada permintaan. Saya buat je lah kan, sambil dah masak saya masakkan sekali lah masakan berpantang tu. Saya memang suka masak kan. Saya suka masak. Memang tu kelas online nanti mungkin Tuan Man Baby tu adalah yang macam mana untuk baby perempuan, baby lelaki. Ada yang ramai yang dah join. Murung waktu pregnancy boleh bawa, yes, tapi macam mana kita kemurungan tu kita boleh rawat dia masa dia dalam pantang pun boleh. Tapi itulah sebagai, that's why saya cakap perbidanan ni banyak topik yang kita boleh cover, yang boleh kita bantu. That's why kadang-kadang kita boleh bantu dia murung tu, kenapa dia murung. Tu kita kena tahu kenapa murung pula, kenapa. Tak apa, insya-Allah minggu depan kalau tak ada apa hal hari Selasa kita bersiaran lagi. Share dengan kawan, invite kawan banyak-banyak. Boleh kawan-kawan yang lain, tak kira lah saya kenal ke tak kenal ke, tukang urut ke tak apa, kita bagi deliver. Saya deliver makanan dia sekali, tak ada. Anak dia saya dah bagi makan kat sini, anak dia suka. Jadi hari ni saya masak ikan ikan herba sedap. Ikan herba tu taruh macam-macam herba, jenis herba saya buat hari ni dengan ayam stew, macam style stew lah, tapi tak ada berkuah kering. Saya buat hari ni untuk ibu pantang hari ni. Itu menu hari ni. Satu hari 2 menu saya buat. Sayur lain lah, buah satu. Jadi minggu depan insya-Allah kita jumpa hari Selasa. Kalau tak ada paral, saya akan bagi tahulah kalau ada hal. Kadang-kadang meeting saya ni pun tak tahu. Orang COVID meeting tetap meeting, sebab bunyinya macam nak jadual, kita nak reschedule balik jadual saya yang dia tangguh-tangguh yang hari itulah, yang banyak-banyak tangguh tu. Kita orang akan cuba buat kelas online juga. Nanti dia orang tengah susun balik jadual. InsyaAllah hari Selasa kita jumpa hari Selasa. Masa sama pukul 3. Time ni saya dah relax sikit kalau tak ada apa hal. Tapi macam hari apa itu saya meeting pukul 2.30 dia orang ajak meeting. Macam minggu depan hari Sabtu saya meeting. Jadi ada masa dia orang ajak saya meeting, saya jadi tetamu dia orang. Macam nilah, bercerita pasal-pasal topik. Adalah Jabatan Kerajaan minta saya jadi tetamu diorang dalam Zoom meeting tu, nasihatkan lah kepada ibu-ibu muda. Macam tu lah, sama lah macam you all saya cerita macam tu lah. Okay, insyaAllah. Terima kasih kerana bersama saya. Orang kata yang rasa baik tu you all ambil, yang tak baik tu you all tolak tepi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Jaga diri baik-baik semua. Go.
Makasih.